Hai, Assalamualaikum. Saya Anwar Alia binti Azlan daripada kelas 3 RZ. Pada 2 minggu yang lepas, saya dan rakan-rakan sekumpulan saya telah ditugaskan untuk menjalankan satu projek yang berkaitan dengan bab gerak balas dan rangsangan, iaitu bab 1 dalam silibus buku teks sains tingkatan 3. Baiklah, pertama sekali saya akan bacakan soalan. Sekolah Menengah Arab Jaim Al-Ashraf mula ditubuhkan pada 4 Januari 1988. Sekolah ini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Pulau Sebang dan mula beroperasi sepenuhnya pada Julai 2007. Bangunan baru yang sedia mempunyai kemudahan secukupnya untuk pelajar tinggal di asrama dan mempunyai kelas yang lebih selesa. Walaupun begitu, rekaan sekolah ini masih lagi mempunyai masalah, terutamanya di bahagian kaki 5. Sekolah ini mempunyai laluan kaki 5 yang berbumbung, memudahkan pelajar berjalan ketika panas ataupun hujan. Walau bagaimanapun, laluan pejalan kaki ini masih lagi tidak mesra kepada orang kurang upaya, terutamanya orang buta, kerana orang buta tidak boleh menentukan arah dengan mudah berdasarkan rekaan sedia ada. Kumpulan anda diminta untuk membuat satu rekaan bagi menyelesaikan masalah ini. Jadi, berdasarkan soalan ini, saya dapat menganalisis soalan ini dan mendapat beberapa maklumat. Pertama sekali, laluan pejalan kaki yang sedia ada tidak mesra kepada orang kurang upaya. Siapakah orang kurang upaya yang dimasukkan? Masalah ini melibatkan orang buta. Jadi, kenapa dengan orang buta ni? Kenapa jadi masalah? Apakah kaitan soalan ini dengan bab yang kami pelajari iaitu gerak balas dan rangsangan? Jadi, manusia menggunakan mata untuk melihat. Walau bagaimanapun, terdapat juga insan-insan yang tidak dapat melihat kerana kebutaan. Apakah itu kebutaan? Kebutaan merupakan keadaan tentang gangguan atau kehilangan persepsi penglihatan akibat faktor fisiologi atau psikologi. Oleh itu, mereka perlu menggunakan diri lain dengan bantuan teknologi bagi mengenal pasti jalan yang berada di hadapan mereka ketika berjalan di laluan pejalan kaki. Jadi, apa yang kami perlu ialah mencipta sebuah alat ataupun ciptaan bagi membantu orang-orang buta ini untuk melalui laluan pejalan kaki yang berada di sekolah kami. Kita orang ada 3 penyelesaian. Pertama, tongkat pintar. Kebaikan tongkat ni dia boleh mengesal halangan yang berada di paras dada, boleh akses info pengangkutan awam, boleh sambung ke telefon pintar, mempunyai sensor yang mengesan persekaran, boleh memberikan arahan dengan makan suara dan mempunyai efek sentuh. Tapi keburukan dia pula, dia tak kali sair. So bila hujan, benda tu rosak. Kedua, dia kos mahal sebab benda ni kena import dari luar negara. So lagi mahal lah benda tu. Laluan taktil. Laluan taktil ni boleh digunakan oleh orang buta yang tak punya tongkat. Dia tak mudah rosak, tahan lama. Keburukan dia pula tak ada. Yang ketiga, kasut pintar. Kasut pintar ni selesa, bergaya, lagipun bateri dia boleh tahan 15 hari. Lepas tu dia boleh berfungsi tanpa rangkaian. Maksudnya kalau tak ada internet pun benda tu boleh berfungsi dengan biasa. Yang keempat, dia boleh mengukur jarak perjalanan, bilangan langkah dan bilangan kalori tepat. Keburukan dia pula, benda ni mahal. Dia kena penjagaan rapi. Lepas tu benda ni kena import kat luar negara. So, disebabkan import kat luar negara tu, kos dia jadi mahal. Lepas tu, kalau golongan orang buta yang daripada kecil lagi dah buta, diorang tak boleh pakai kasut ni sebab dia tak ada saiz dalam budak kecil. So, daripada 3 cadangan tadi, berdasarkan pemerhatian yang kami teliti, kita orang membuat keputusan untuk memilih laluan taktil sebagai penyelesaian yang terbaik. Sebab laluan taktil ni tak ada keburukan, lagipun kos dia pun murah. Setelah melakukan pemerhatian dengan teliti, kami membuat keputusan untuk memilih laluan taktik sebagai penyelesaian yang terbaik. Bagaimanakah saya mengubah suai penyelesaian itu kepada masalah saya? Saya mengubah suai penyelesaian itu kepada masalah saya dengan mengubah suai laluan pejalan kaki tersebut kepada laluan pejalan kaki yang boleh dilalui oleh orang buta. Berapa lamakah masa yang akan diambil? Masa yang akan diambil selama 14 hari, iaitu 2 minggu. Apakah bahan, kos dan kemudahan yang saya perlukan untuk membina produk? Antara bahan-bahannya ialah
Serobot 1 keping RM4.50. Cardboard 1 keping RM5.30. Penyedut minuman 1 paket RM6. Foam 4 keping RM8. Gam uhu 2 tube RM2. Pembaris 1 batang 20 sen. Pen marker 1 batang RM1.50. Penembuk lubang 1 unit RM3. Gunting 1 unit RM2. Hot glue gun 1 unit RM12.50. Kertas warna 10 helai RM2. Plastisin 1 kotak RM2.70. Batang aiskrim 1 paket RM5. Jumlah keseluruhan ialah RM54.70. Apakah lakaran, kaedah atau langkah bagi membuat penyelesaian tersebut? Terdapat beberapa langkah. Antaranya, langkah pertama, balut kotak ubat gigi dan kotak lilin dengan kertas warna pilihan. Hiasi kotak yang telah dibalut tersebut dengan kreativiti masing-masing untuk membuat sebuah asrama atau bangunan. Langkah kedua, potong cardboard menjadi saiz 30 cm darab 25 cm dan membentukkannya menjadi sebuah bumbung berbentuk segitiga. Ulangi langkah tersebut sehingga mendapat 4 bumbung yang sama. Langkah ketiga, gamkan kotak yang telah dihias dan dibalut di atas serobot menggunakan gam uhu. Kemudian, gamkan penyedut minuman ke atas serobot bagi membuat tiang susu gajah. Akhir sekali, letakkan bumbung di atasnya. Dan langkah terakhir, mengemaskannya. Dapat beberapa langkah-langkah yang telah kami laksanakan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Antaranya ialah dengan menggunakan tactile paving bagi memudahkan orang buta untuk berjalan berdasarkan tekstur jalan yang dibuat secara lurus. Manakala jika terdapat halangan di hadapan seperti jalan raya atau longkang, tiles yang lurus akan membentuk bulat bagi menandakan atau memberi isyarat kepada orang buta bahawa terdapat halangan di hadapan mereka. Selain itu, orang buta atau orang kurang upaya boleh menggunakan smart can iaitu tokak pintar bagi memudahkan urusan seharian mereka seperti yang telah diterangkan oleh Emirat Irisha sebentar tadi. Oleh itu, beberapa gambar yang terbaik telah dipilih untuk membantu cikgu lebih memahami akan idea yang hendak kami sampaikan. Seperti yang tertera di pernyataan soalan, laluan pejalan kaki yang sedia ada tidak mesra orang kurang upaya, terutamanya orang buta kerana golongan ini tidak dapat melihat halangan seperti jalan raya, longkang, tiang, kenderaan dan juga benda lain. Oleh itu, ciptaan model kami telah dapat menyelesaikan masalah dengan membantu orang buta dalam pelbagai cara. Yang pertama adalah dengan membimbing orang buta supaya mereka dapat berjalan dengan selamat atau tidak tersalah arah. Dengan panduan yang ada, anda dapat mengelakkan risiko berbahaya yang boleh berlaku bagi orang yang cacat penglihatan ketika berada di jalan raya. Di lantai yang bertekstur ini, terdapat corak inspirasi braille untuk orang buta bergerak maju atau berhenti pada waktu yang tepat. Walaupun mereka mempunyai batasan fizikal, orang buta masih mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan-jalan dan laluan pejalan kaki di bandar. Kewujudan jubin tekstur panduan di jalan kaki 5 dapat membantu memastikan keselamatan orang cacat penglihatan dan menjadikan jalan mesra cacat penglihatan. Fungsi lain jubin tersebut ialah menambah nilai estetika dan meningkatkan kekemasan penampilan kaki 5 di sesebuah bandar. Sepanjang menjalankan tugasan ini, kami telah menghadapi pelbagai cabaran yang tidak dapat dielakkan. Walaupun banyak cabaran yang kami hadapi, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan projek ini dengan baik. Sekian daripada kumpulan kami, semoga semua dapat manfaat daripada perkongsian ini. Terima kasih.